Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi kita diberi peluang oleh Allah Jalla wa ala, boleh sama-sama kita berjumpa di dalam ruangan pengajian, iaitu ruangan nak meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cara-cara kita nak mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana para orang-orang yang berjaya daripada kalangan ulama Rabbani semenjak dulu sehingga sekarang kenalnya Allah Ta'ala tu macam mana. Maka tak lain tak bukan beberapa kali kita berjumpa, pasti kita nak kenalnya Tuhan kita supaya nawi iman kita jadi tengkak dan tambah. Pasti kita kena kenal Allah Ta'ala, mengikut Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalkan dirinya sendiri ataupun mengenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jalan yang tidak ada khilaf di kalangan orang Islam kita semenjak daripada kurun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita hari ini. Redalah bagi mereka yang reda, tidak redalah bagi mereka yang tidak reda. Itu tidak mengapa, kerana kebenaran tetap jadi kebenaran semenjak daripada hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan isi kandungan perkara tersebut kepada ini ummah, maka ilmu itu akan berkekalan sesampaikan kepada hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendak. Maka hak penting sekali cara kita nak fahamnya isi kandungan Tuhan ni, untuk kita nak mendekati Tuhan ni,
ia ada satu jalan sahaja, iaitu jalan wahyu. Jalanan wahyu ni makna Allah Subhanahu wa taala kirimkan kitab kepada kita melalui Jibril alaihi salam, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan para ulama semenjak dulu hingga sekarang lah. Maka Al-Quranul Karim itu ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berbahasa Arab. Dia berbahasa Arab. Maka bahasa Arab ni iaitu bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih supaya nak menurunkan akan Al-Quranul Karim kepada kita ni melalui itu bahasa. Maka orang yang nak fahamnya isi kanunnya Tuhan, pasti dia itu kena hebat dan reti tentang bahasa Arab. Ni kita dah kecek bukan sekadar orang awam, orang biasa, tidak. Akan tetapi kita dah kecek ni tentang orang-orang yang jadi alim, tokoh-tokoh ulama, pangkat-pangkat ke dunia aku. Maka apabila kita tahu dengan secara yang kami itu menerangkan sebentar tadi, musuh Allah Subhanahu wa taala ni ia tahu dan dia itu reti dan faham. Kata tak lain tak bukan, kalulah nak orang Islam ni lemah, pasti kita kena pergi pegang tempat kekuatan dia dulu, pergi sutuk tempat kekuatan dia. Di mana kekuatan orang Islam? Iaitu di bahasa, iaitu bahasa Arab. Kita tengok penjajah negeri-negeri Islam kita, hak ia besar sekali, ia tinggalkan kepada umat orang yang berbahasa Arab pada asal tadi itu. Dia tukar daripada bahasa hak asal supaya nak orang umat Arab sendiri itu cakap bahasa hak bukan Arab. Dikenalkan dengan masa sekarang orang panggil kata bahasa amiyah, bahasa tepat teh. Bukan bahasa surat, bukan bahasa wahyu, bukan bahasa Quran, bukan bahasa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok setelah daripada kerajaan Uthmaniyah jatuh, dia katukkan mulut orang kita jangan kata nak kecek dengan bahasa Arab. Bahkan nak azan, nak iqamah, nak gapo nama pun, hak syiar kita, pelambang agama Islam kita yang kena guna bahasa Arab, ia tutup habis. Bahkan dia itu akan kutiknya duit dan dia akan ambil tindakan bagi orang yang guna bahasa Arab. Orang yang gunakan bahasa Arab, orang yang gunanya bahasa Quran, bahasa hadis ni untuk nak menegakkan orang tu fahamnya bahasa asal, dia akan ambil tindakan di negeri-negeri negara-negara luar. Apabila keruntuhan orang Arab sendiri, bahasa Arab sendiri itu tu akan lemahnya runtuhnya bahasa pada asal, jadi lemah dia. Daripada nak fahamnya isi kandungan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sama ada di dalam Al-Quran ataupun ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka didapati natijah tubik mari jadi orang Islam kita itu jadi kemunduran, jadi mundur, jadi lalang kalau bahasa siaga. Jadi tak ada kekuatan, tidak ada kehebatan, tidak adanya roh yang nak menguatkan roh dia, tak ada. Itu satu cara daripada cara musuh Allah Subhanahu wa taala hendak nak, bahasa Arab panggil saitarah, untuk nak mengatasi kita, ia pergi ubah di bahasa tu dulu. Ubah di mana? Ubah di bahasa tu dulu. Itu satu cara mereka. Maka apabila kita tahu dah seumpama ni macam ni, kita tengok orang yang boleh menguasai, buat kamus, buat tu, buat ni, banyak ke daripada orang Nasara. Ada sampai sekitar.
kaum ni duk jual di negara Arab tu banyak ke daripada orang Nasara. Orang yang berbukan agama Islam. Dengan sebab apa? Mereka itu tahu kata kekuatan Islam itu duduk di bahasa. Duduk mana? Duduk di bahasa Arab tadi itu. Maka apakah tujuan yang mereka itu buatnya? Buat semacam tu. Kerana mereka itu buat kerana nak orang Islam kita ni tak boleh nak gantung kepada sumber dasar kekuatan hak asal. Yang orang Islam kita boleh hebat dan bolehnya megah, boleh ada kekuatan, boleh adanya syaukah, kuku untuk nak jagakan maruah Islam duduk di bahasa. Apabila gitu, dia tak berhenti sekadar tu. Musuh Allah Subhanahu wa taala tak berhenti sekadar tu. Bahkan dia itu mendatangikan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang tak sakut paut dengan wahyu Allah Taala dan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk duk mai cara tentang iman. Mari duk cara tentang iman. Cara kita nak beriman, pasti kita nak beriman gini. Pasti kita nak beriman gini. Bawa datang teori-teori yang tidak ada kena mengena dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang orang Islam tu kena ambil tahu sebagai sejarah. Kita ni sebagai orang Islam nak tengok kekuatan, pasti kita kena ada sejarah kedatangan kekuatan Islam. Bukan makna kata kita jadi orang Islam kemudian kita tak ada tengok sejarah kekuatan kita tu macam mana datang, dan kenapa kelemahan orang Islam tu jadi runtuh dan jadi tak gagah semasa kita duduk ni yang kena ada punca dia. Masa yang cermelang sekali kerana dia fahamnya wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan maksud hak Tuhan nak faham. Maksud yang Allah Subhanahu wa taala wak turunnya ayat Al-Quranul Karim. Maka kekuatan itu tu ada. Kekuatan itu tu pasti benda tu tetap di atas muka bumi ini. Akan tetapi kita sebagai orang kemudian ini nak hubung lekat ke tak dengan kekuatan yang tersebut. Itu sebagai soal yang kita kena tanyanya diri kita masing-masing. Karena sejarah ni perkara yang tak boleh nak ubah. Perkara yang tak boleh kita nak beki. Punca di manakah kekuatan, punca di manakah kelemahan, itu telah catat di dalam tarikh sejarah Al-Islam kita sampai kepada hari ini. Bahkan kita naknya ambil diri kita, mari tengok, mari baca, mari murajaah, marinya muzakarah sekadar tu. Sebab itulah bahasa Al-Quranul Karim Tuhan wak turun inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun tu ada makna yang banyak dalam itu. Kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab tadi itu supaya gapo? Harapkan orang Islam itu dapat faham. Dapat ambil reti kata sumber kekuatan kita ni di wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apabila keruntuhan dan kelemahan bahasa kita tak kuasa nak idrakkan, tak kuasa kita nak pergi fahamnya maksud Allah Subhanahu wa taala sebagaimana maksud hak Tuhan nak, nescaya kita jadi jauh daripada kekuatan sumber hak asal. Dengan sebab itulah ulama-ulama yang idrak, yang faham akan ini masalah, yang sempat dan dia dengan cara mikir orang musuh Islam, dia pergi cari, dia bawa data kepada kita daripada pentafsiran-pentafsiran dan kekuatan-kekuatan yang ditinggalkan oleh para ulama kita semenjak dulu sampai sekarang lalan ini, buat tubik marikan kepada kita. Sebab itulah kita tu sekadar kena ambil tahu
Orang yang atas daripada kita buat kerja. Cuma kita juga kena buat kerja juga, dalam arti kena ambil tahu apakah cara fahamnya orang Islam yang kuat, yang hebat, yang tak pernah turun duduk bawah kekuasaan mana-mana, malaikat tunjuk patuh kepada Allah Ta'ala hanya jua, iaitu duduk di mana. Salah satu daripada mumathil, salah kata satu contoh, satu misal kekuatan yang kita nak faham wahyu Allah Ta'ala ni, betul dengan kehendak Allah Ta'ala dan betul dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada pentafsiran yang besar sekali yang dikeluarkan oleh para ulama kita, bawa datang mari sampai sekarang ni, tolong waktu baik daripada makhtutat yang tulis dengan tangan asal tu, iaitu tafsir Tabari. Salah satu daripada. Bagaimanakah as-sahabah, at-tabi'in, atba'it tabi'in dan tokoh-tokoh ulama kita yang hebat-hebat, yang mulia, yang diagungkan di dalam agama kita, fahamnya isi kandungan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka tersipannya cara mikir mereka, fahaman mereka, taujihat tunjukkan mereka di dalam tafsir At-Tabari. Walaupun kita tak menghampakan tafsir-tafsir yang lain, akan tetapi nak royak kepada umat Islam kata sumber kekuatan yang asli tadi itu kena gantung di mana. Yang mana kita nak buat sebagai asas, yang mana yang kita nak buat sebagai pembantu. Situ tepat yang kita kena buat beza. Kalaulah kita tak kenal mana asal, mananya sokongan pembantu, nescaya kita nak buat beza tak boleh di antara asal dengan furu'. Ini adalah perkara yang perkara yang kita itu kena sungguh. Semasa Allah Subhanahu wa taala winya ilmu kepada kita ni, kena sungguh. Bukan sekadar tu musuh Allah Subhanahu wa taala, dia itu mari nak kacanya umat Islam supaya umat Islam ni jadi ta'urak, jadinya lekeh, jadinya rendah, jadinya tidak ada harga di dalam kacamata mereka-mereka sebagai musuh Allah Ta'ala. Bukan sekadar mereka itu khianat bahasa sahaja, bahkan mereka itu khianat apa nama? Khianatkan istilahat. Apa makna istilahat? Makna cara guna ayat-ayat tadi itu, hak Tuhan royak gini, Nabi royak gini, sahabat royak gini, atba' tabi'in royak gini, semua tadi itu kena timbal di atas metodologi dan kawaid, teori-teori yang kita letak. Kalau tidak, nescaya kita nak terima wahyu itu tak boleh. Ya Allah, ya Allah, ni musuh Allah Subhanahu wa taala buat sampai setara tu. Kita sebagai umat Islam ni khabar sedar kedak kata perkara-perkara tersebut tadi itu tu benda yang mereka itu duk rancang beratus tahun untuk nawi kita sebagai orang Islam itu mundur. Nawi orang Islam kita ni cari tempat gantung yang kuat sungguh tak jumpa. Kalau kita ada Quran duk di tangan tetapi pahaman kita tidak ada, di mana kita nak hasilkan kekuatan? Tidak sama sekali. Sebab tu mari tengok sedikit Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia nak royakkan rancangan-rancangan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Zaman dia lagi, bukan zaman kita. Ya korong atahan, korong ke-8, korong ke-9. Zaman dia lagi. Nak royakkan kepada kita kata rancangan musuh Allah Ta'ala, mari nak pautnya istilahat cara-cara fahamnya wahyu Allah Ta'ala tak mau nak faham sebagaimana Tuhan nak. Apabila orang tadi itu tak mau nak faham, tak serupa dengan Tuhan nak, faham tak sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendak, bagaimanakah kita nak jadinya diri kita ni ada izzah, ada kekuatan, ada kehebatan, ada megah, duk ke depan sebagaimana tok nenek moyang dulu kita, orang-orang dulu kita di kalangan para tokoh-tokoh ulama rabbani semasa-masa dulu. Bagaimana
Nescaya kita tak kuasa sama sekali nak capai maqam mereka. Kerana gapo? Kerana kita itu pening dengan istilahat, perkataan-perkataan yang dibuat-buatkan oleh musuh Allah supaya nakwi kita itu tidak ada keyakinan dan kesiqatan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Perkara tu duk sekali dengan kita. Bukan duk lain. Seolah kata musuh dalam kelambu, kecek mudah-mudah. Nampak tu tak? Tu baik. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia nak ayat rancangan orang yang nak kacanya fahami orang Islam dan nak orang Islam tu tak ada tempat nak gantung atau pergi gantung kepada benda yang tak sepatut nak bergantung pada behel yang pahu, gantung kepada benda yang bukan kekuatan, maka tak jadi kuatlah seseorang tu. Macam mana dia kata? Waqad tawassa'a man ta'akhkhara 'anil quruni ats-tsalatsatil fadilah. Dengan molek ni sebagai nasihat daripada tokoh ulama kepada kita. Ya nasihat kita, ya nak royak kepada kita. Ya jumpa ya nak royak. Ulama ni ya hati baik dengan kita. Terutama ulama ar-rabbani. Ulama yang nak akaknya kedudukan umat Islam. Nak akaknya cara faham orang Islam pergi ke depan. Tu mana ulama ar-rabbani. Buat kerja untuk ummah. Buat kerana Allah untuk ummah. Kerana di sana beza di antara kerana dengan untuk. Ni perkara-perkara yang orang Islam kita kena faham. Dia kata sesungguhnya telah meluaskan. Meluaskan makna gana? Makna kata memasukkan. Nah, memasukkan mereka yang kebelakangnya, orang hak belakang ini daripada kurung yang ketiga, daripada 3 kurung awal tadi itu, fi ghalibil umur, pada ghalib urusan agama, allati ankaraha a'immatut tabi'ina wa atba'uhum, yang ulama-ulama, tokoh-tokoh yang jadi warasatul anbiya di kalangan tabi'in dan atba'it tabi'in, pakak duk gaduh, pakak duk jaga, takutnya kekuatan Islam tu hilang. Ni dengar molek. Kita sebagai orang Islam ni faham molek masalah. Zaman tabi'in, zaman atba'it tabi'in, mereka ni duk gaduhkan tentang urusan agama. Takutnya orang yang beragama Islam tak duk sejalan di atas jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni dengan cara akli lah, nak misawi nampak dengan cara mudah-mudah. Kalau orang buat tangi lagu mana, batu orang tu buat 10 orang, 20 orang dah ke depan. Nak sampai kepada orang 20 ni, orang buat mula-mula ni tak sama dah. Wak rupa lagu mana tak kecek, tapi ya wak rupa nak orang tengok sebagaimana kita dah tengok kanak-kanak kita duk main tu. Orang ni wak muka tu paling belakang wak kepada guru dia pula, wak sampai orang 20 tu baik jadi rupa lain. Hak tu hak a'immatut tabi'in dan atba'it tabi'in dan tokoh-tokoh ulama ar-rabbani duk jaga. Kenapa? Kerana musuh Allah Subhanahu wa taala dia tak mau nak orang Islam ni jadi hebat dan jadi mulia. Jadinya ada kemegahan hidup di atas muka bumi ni mengatasi dia. Dia tak jam. Dia tak suka, dia tak reda. Kalau dia reda, bagaimana Tuhan ayat tawalan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bagaimana Tuhan ayat? Tuhan ni ayat benar. Maka usaha mereka bukan satu generasi, bergenerasi, lepas pada generasi dia pak hak anak pula, lepas hak anak, hak ni cucu pula, lepas cucu cicit pula, cocok pula, turun lagi. Tu dia. Maka hemah orang nak jaga agama dalam agama kita ni, nak pergi lawan korun mufaddalah ni dan orang-orang tokoh ulama-ulama rabbani walaupun belakang pada tu ni, ya bukan biasa. Kena jaga sungguh supaya kita nak perak anak kita nak jadi berjuruh, betul lah. Nak jaga agama lebih kurang tu. Bahkan lebih lagi sebab agama ni nak bawakan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tengok Imam Ibn Hajar kata, walam yaqtani'u bidzalika.
Mereka itu orang hak mari kamar dia tu, hak pergi saing dengan orang-orang lain tadi itu. Ya orang Islam tapi dia pergi saing dengan orang lain. Supaya zaman kita ni lah, dia tak lekat COVID kali. Azakumullah, afanallahu wa iyyakum ajma'in daripada itu penyakit. Tapi dia pergi saing dengan orang hak lekatnya. Ni, apa nama corona ni, hak sekarang lala ni, dia bawa kelip mari. Bawa masuk dalam kampung, bawa masuk dalam keluarga, siapa gitu, siapa gini. Jelah. Mereka ini orang Islam, akan tetapi gidok saing dengan orang-orang bukan Islam, terutama dalam masalah nak fahamnya agama. Sehingga mana jadinya, wahai Imam Ibn Hajar, sehingga mana menjadi ke orang Islam tu sampai setara mana? Setara ni. Hatta mazaju masail ad-diyanah bi kalamil Yunan. Sehingga mereka itu memasukkan urusan-urusan agama dengan kalam-kalam ahli falsafah. Ahli falsafah yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, amiknya wahyu Allah taala dan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, capur masalah tu duk sekali. Dengan dakwa kata kita nak saing dengan mereka. Ya Allah, dah. Ini masalah yang dipahamkan setengah-setengah daripada orang sebagai Imam Ibn Hajar Rayak ni adalah perkara yang orang Islam nak jaga kemurnian, kebersihan Islam nak terima tak boleh. Kita nak saing dengan orang yang berjakit COVID tadi itu kerana dia tu saing kita, kan kita nak jaga diri kita, dia, kita kan macam mana? Sebab masalah cara mikir ni, nah, yang mikir tadi tu kalau kita saing dengan orang yang bawanya cara mikir yang mendahului, yang memuliai akan pelasapah di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala, nescaya perkara-perkara ni adalah kita tu jadi masuk di dalam diri kita, masuk di dalam dalam cara faham kita, pemikiran kita, dalam keadaan kita tak tahu. Sehingga Imam Ibn Hajar katakan, tengok ni keruntuhan umat Islam ni sepasal ni, membelakangi wahyu Allah Ta'ala dan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepasal ni. Mana? Wa ja'alu kalam al-falasifati aslan yarudduna ilaihi ma khalafahu min al-athar bit-ta'wili walau kana mustaqrahan. Ya Allah, ni perhati molek. Ayuhal muslimun, ni nasihat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kepada kita. Lagu mana? Mereka itu menjadi, makna kata orang yang dikena gunakan oleh musuh Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan orang Islam, menjadikan kalam-kalam, perkataan-perkataan, pendapat-pendapat, cara mikir orang bukan Islam, teori yang tak kena mengena dengan Islam sebagai asas, sebagai timbangan kembali kepadanya barang yang mukhalafah akan dia daripada athar, yakni daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada perkataan tabi'in, perkataan sahabat, atba'it tabi'in, sehingga wahyu Allah Taala sendiri pun dengan gapo? Dengan kita ubahkan makna-makna yang Tuhan rayak di dalam Quran, yang Rasulullah rayak di dalam hadis Nabi SAW, yang sahabat tafsir, yang sahabat faham, dan para tabi'in ni faham, dan atba'it tabi'in ni faham, nak uwi muwafaqah, nak uwi serupa dengan apa yang nak mau oleh orang-orang yang bukan Islam. Cuba kita tengok hari ni, benda ni walau kana mustaqrahan, walaupun perkara itu keji dalam agama kita. Kita tengok sungguh tak sungguh apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Cuba kita tengok dalam negara orang Arab Allah ni, setengah daripada ketua-ketua orang kita ni nak tunduk kepada orang yang bukan Islam, siapakah sanggup nak tinggalnya ajaran Islam walaupun benda tadi itu dibecikan dalam agama kita. Saya nak misal satu misal. Satu negara daripada negara Arab, kita tak usah sebutlah negara mana. Kita tak mahu nak sebut sini. Takut jadi ikut tu, ikut ni pula. Cuma kita ambil cara mikir, lepas tu kita pergi mikir tengok. Kita baca segala khabar ke apa, ya akan jumpa.
Orang Islam di dalam negara itu 95%. Ataupun 97. Apa nama 97%. 3% saja orang bukan Islam daripada kalangan orang Nasara, orang yang sembah salib. Akan tetapi ketua kita ni nak tunduknya kepada orang 3% saja ni 3% saja ni tak boleh nak azan waktu subuh bukanya mikrofon luar, tak boleh. Takut kejut orang-orang hak bukan Islam di kalangan orang Masihiyin, orang Nasara, takut terkejut. Sedangkan di dalam wilayah, di dalam qaryah tu terkadang ada satu umur saja, hak lain tu orang Islam belaka. Nak oyak kata orang kita nak turut mereka sehingga masuk dalam lubang ibu dhab sekalipun, Nabi kata lattaba'tumuh, nascaya mu turut je juga. Maka Imam Ibn Hajar nak oyak ni kepada kita, nak royak kata, duk gambar, duk berasa kata hebatnya teori-teori yang dibawakan oleh orang bukan Islam, orang putih ke orang tu ke orang ni, nak royak kata hak ning lah maju, hak ning lah hebat. Quran kita, hadis Nabi kita tak ada, tak semasa, tak maju, tak itu, tak ini. Ini ada ke tak? Sungguh ada. Cuba kita tengok Almaniyun daripada orang sekolah awak kerja lagu mana. Benar. Tuduh berbagai-bagai hukum Quran tak sesuai, hukum hadis tak sesuai, gitu lagi ni. Ni perkara-perkara yang kita tu sebagai orang Islam kena khabar hati. Kalau tidak ada orang mari dak mengingati tentang ini masalah, sekadar dak royak mahasinul Islam, kebaikan Islam sahaja, tetapi nak jaganya lambang Islam dan nak jaganya kemurnian kebersihan Islam tak ada. Bagaimanakah Islam ni nak jadi bersih sampai kepada anak cucu kita sehingga hari kiamat, nak dia nak buat kerja. Ni perkara-perkaranya kita kena tahu. Kemudian Ibn Hajar kata teruk lagi, thumma lam yaktafu bidzalika. Kemudian mereka ini orang Islam yang dikena gunakan oleh musuh Allah Ta'ala itu tak berhenti sekadar tu. Hatta za'amu, mereka itu sengka, kata ana annalladhi rattabuhu, apa yang mereka itu bawa datang mari untuk nak mari suluhnya Alkitab was sunnah, dan jalannya jalan ulama Rabbani wa'ri, teori-teori orang putih, orang mana-mana tu mari nak suluh, kata ana huwa asyraful ulum wa aulaha bitahsil, dia semulia-mulia ilmu dan utama sekali kita kena mengajikan hak ni. Tengok, jadi terbalik neraca fitrah hak asli, kita kena mengajinya wahyu Tuhan, wahyu hak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena tengok sejarah kekuatan orang Islam kita paling daripada kekuatan ni kepada hak lain. Hak ni maksud kata hatta tattabi'a millatahum. Hak ni Imam Ibn Hajar dah ayat. Duk berasa kata hak orang wa'ari ni, hak orang putih wa'ari, hak orang Gharbi wa'ari ni hebat, lebih daripada hak wahyu Tuhan waktu daripada langit lagi. Di mana kekuatan kita nak ada kalau kita bersikap seumpama ni? Di mana? Tidak ada sama sekali kekuatan. Nak ada kekuatan macam mana? Kemudian hak teruk lagi, hak bahaya lagi cara mikir mereka ini mana? Wa anna man lam yusta'mil mastalahu alaihi fahuwa amiyun jahilun. Maka sesungguhnya mereka yang tidak menututi guna apa jadi istilah di atasnya oleh orang Islam yang dikena gunakan oleh orang bukan Islam, dia katakan orang tak pakai ilmu hak aku hari ni daripada teori tu teori ni, daripada orang hak bukan Islam hak bawa datang masuk dalam agama ni sebagai nak timbangnya wahyu Allah Taala, timbangnya wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ni orang tak erti ni, orang awam ni, orang jahil ni. Ya Allah, ni perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena khabar. Ni bukan masalah apa nama
Masa Allah kata kita royak lagu ni makna kata kita tak boleh nak saing dengan orang lain. Tak. Sebagaimana setengah-setengah daripada manusia mutalawin ni duk faham tak? Bukan. Nampak tak? Kita nak jaganya kemurnian Islam, nak jaganya kemerdaan Allah, nak jaganya kehebatan dan kekuatan Islam timbul daripada iman dan fahaman yang sahih, maka tak ada gapo, tak ada jadi punah gapo. Tak ada jadi punah cara mikir lagu ni. Kalaulah kita tak mahu nak calonkan diri kita jaga masalah ini, pasal apa nak buat kerja? Ramai lagi pas kita buat gapo kepada umat Islam. Maza qaddamtum li dinil Islam? Apa yang kita kemukakan jaksa kita kepada agama Islam? Gapo? Kalau kemukakan benda untuk perut pedar kita saja, mati jadi baja tanah. La athar bagi dia. Tidak ada kesan bagi dia. Orang hidup untuk menjagakan agama kerana Allah, orang ni hidup besar dan mati dia pun besar. Sebab tu katanya para ulama, katanya orang kalau bersikap sebagaimana Ammar sebut tadi, dia adalah hidup, tak mati. Sedangkan dia mati, tapi kesan dia hidup. Hak tu maksud kata aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat dengan dia. Ayuhal muslimun, ayuha ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fahamlah ini masalah. Fahamlah ini masalah. Untuk nak wi kita ni kejak molek pergi dengan agama kita. Karena Tuhan kata wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa nak jalan lain daripada Islam yang betul ni nescaya dia akan rugi diri dia, dan amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umur 70 tahun tetapi Tuhan la yuqbala minhu, Tuhan tak terima. Apa kita nak pergi hidup di negeri akhirat kekal abadi, hidup umur 70 tahun tamu kabar mining, tak ada buat gapo kerana al-Islam. Ya Allah. Sebab itulah Imam Ibn Hajar nasihat kepada kita, ayuhal muslimun, dengar. Ni nasihat azimah, nasihat yang besar. Kata mana? Fassa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf. Orang bahagia, hak molek sekali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang bergantung kejak di atas apa jinjak langkah yang dijijakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tabi'in dan atba'it tabi'in. Tegas itu. Kekuatan duk situ. Patut ilmu mereka siapa tak kita? Ya Allah, siapa? Ulama waklik daripada negeri tu negeri ni, waklik daripada Hijaz, Mekah, waklik daripada Madinah, waklik daripada Mesir, waklik daripada Sudan, waklik daripada Iraq, waklik daripada Libya, waklik daripada India, waklik daripada Pakistan, waklik. Ilmu apa? Ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ummah. Banyak. Akan tetapi kita cari jumpa dak. Tu soal. Hamba tak saya nak bergaduh kok dia dia mau kok mana? Tak leh. Sebab apa? Sebab dalam Islam ni ada satu konsep yang besar, iaitu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kena pegang tangan sekali. Gigi sekali, jangan tinggal pergi mari. Tu sebab tu dia wasiatkan dalam agama kita ni, suruh wasiat pergi mari tu. Heret muat amal seorang mun tak jadi, heret orang lain kata. Gitu. Sebab itulah tidak ada jalan ni yang molek, yang hebat, yang agung. Tak ada. Malaikat apa? Malaikat kita kena calonkan diri kita jadi da'iyan ilallah, orang yang mengajak manusia kepada agama Allah sekadar kita kuasa. Midam nega boleh. Nah, nak buat lagu mana dia mau tengok tan nega hak basic kita ni, hak Islami. Boleh. Bukan mana kata medok tak meja ni saja, dak, bukan mana gitu. Fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salafu wajtanaba ma ahdathahu al-khalafu. Yakni hak mulia, hak hebat sekali pegang sebagaimana orang-orang dulu hak hebat-hebat pegang,
dan menjauhi cara-cara hak duk capo-capo di kalangan orang-orang belakang tadi itu, duk faham. Hak capo-capo tu kita tak sih. Hak capo tu kita tak luar. Kerana benda tu salah kata kimia. Bahasa Arab tu kimia. Mana bahasa kita ni kemi. Kita nak makan ikan yang asli. Nak makannya ayam hak asli. Nak makannya tanaman daripada lobak, daripada berapa hak asli. Hingga beras nak makan hak asli. Hingga air nak makan hak asli, nak minum hak asli. Kenapa? Kerana hak asli itu ada manfaat bagi diri seseorang manusia. Hak capo tak. Hak amal raya ni tak ada siapa dia boleh tak boleh nak terima malaikat orang yang tak Wallahu bihi alim. Orang yang tak itu tak sempurna. Kalau yang sempurna dia boleh terima. Kerana tabiat diri dia, fitrah yang Tuhan jadikan dia, dia boleh nak terima benda berapa nama? Benda yang baik untuk manfaat bagi diri dia. Kalau gitu ngaji hak kita nak mengaji ni insya-Allah kita nak mari tengok kemurnian, kecermelangan apa nama? Cara kita nak mendekati Allah Taala, cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala macam mana? Cara-cara orang hak lebih-lebih, hak hebat-hebat, hak boleh buka negara, hak boleh buka negeri, hak boleh bawa teraju umat Islam. Jalan lagu mana? Kita nak pergi situ. Nak pergi supaya kita duduk kita duduk dalam sekolah, duduk dalam negeri kita. Kita nak pergi tengok di Jepun ke di mana ke hijau demo cara tanam demo cara berjahit demo caranya wak ni hak berjaya dah. Pasal siapa panggil paidungan. Ha siapa? Alim ulama ni kena bawanya manusia ni pergi tengok kecemerlangan Islam macam mana. Masa duhal Islam macam mana. Cerah setara mana. Kena bawa lagi. Kamu dia nak mempertahankan kemurnian cara faham, cara nak beriman dengan Tuhan ni, bagaimanakah mereka itu beriman? Supaya kita boleh sama dengan mereka jalan tulah. Walaupun kita mari kemudian akan tetapi boleh duduk sejalan, tak ada gapo. Misal lagu mana mudah, tak ada payah. Kita kalau duduk dengan cara molek nascaya kita ni boleh pula pegang jawab lepas daripada orang hak kita hijau sekali. Daripada tok nebel ke tok meneh ke tok berapa kata gi dah. Boleh pula pegang tanggungjawab lepas pada dia. Kenapa? Kerana kita hijau dengan dia hijau molek. Hijau tak ada nak gadah kaki, hijau tak ada nak cocoh pergi mari, hijau tak ada nak jadi punuh sama-sama orang Islam dah. Ini perkara yang kita kena mengingati. Nah, ini adalah perkara-perkara yang kita kena mengingati supaya kita ni boleh gi. Gi ke mana? Gi kepada jalan siratal mustaqim. Jalan siratal mustaqim yang kita itu nak bawanya manusia itu sama-sama gi situ belaka. Semua orang Islam nak situ belaka, nak siratal mustaqim. Kita baca minta 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Macam Allah tu. Tak kira semaya subuh, semaya fardu asar, semaya fardu zuhur, semaya maghrib, semaya isyak, dah minta tu. Maka kita mari berjalan sekali, mari pergi sekali. Tidak ada puak tu, puak ni, tak ada kau tu, tak ada kau ni. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memadai dengan hak tu, izzah. Cukup memadai dengan hak tu. Nampak tu tak? Hak mari hak lain tu untuk nak jadi mudah saja. Amma bawa mutu jihad ni, orang ni buat mutu jihad ni, hak ni buat kereta jihad ni, hak ni jihad ni, gitu ya. Tapi nak pergi mana? Kepada jalan kemeridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita beli kereta, beli mutu kerana nak megah sesama orang Islam. Tak kena gitu. Tu cara dia. Hak ni hak besar sekali. Nampak tu tak? Hak ni hak besar sekali. Hak ni hilang. Zaman kita ni banyak hilang. Mari kita pakat kembali klik semula. Maka sesungguhnya telah inqadha. Inqadha ni makna habis. Masa as-sahabah, masa at-tabi'in, daripada kalangan tokoh-tokoh ulama dulu-dulu, di atas gapo? Di atas mereka itu tunduk, sehabis-habis tunduk kepada apa yang datang di dalam Al-Quranul Karim dan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang masalah mana?
tentang masalah nama-nama Tuhan, sifat-sifat kemuliaan Tuhan dan perbuatan Tuhan yang maha sempurna, dia terima. Hak Tuhan royak dalam Quran, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam royak dalam hadis, dia tunduk. Terima. Itu hak mula sekali. Hak apa? Karena itu adalah iman. Tak jadi seorang itu beriman, mereka kena tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak kita nak dengar daripada mana? Alim ulama kita belana. Di mana ratik tak ada alim ulama kita? Ada belaka. Tapi alim ulama yang kita nak dengar, yang kita nak patuh, kena bersifat sebagai dia tu warasatul anbiya, kena ambil saka lagi. Apa saka? Ni kalam Allah Taala, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu para tokoh-tokoh ulama hebat-hebat tu di kalangan sahabat tabi'in, atba'it tabi'in tu. Tidak ada perselisihan. Tidak jadi bergadah gi mari. Pada satu masalah pun tak ada. Tentang masalah apa? Tentang masalah nak kenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Tuhan mengenal. Tak ada piada ayat kata hak Tuhan dak mengenalkan diri dia di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda tu tak boleh nak terima dengan cara memikir akal fitrah yang sempurna. Tak ada. Tak ada pia kata lagu tu. Terima dengan cara bulat-bulat apa yang Allah Taala kata, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa datang. Di atas terima, di atas menyabik, di atas kita itu patuh apa yang disebutkan oleh Allah Taala di dalam Kitabul Aziz dan di dalam Sunnatul Mutahharah yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan oleh warasatul anbiya kan kepada kita. Tak mau nak ambilnya teori mana-mana pun, mari nak buat sama. Apatah lagi mari nak buat ukur tengok kata supa ke dak Al-Quran dan hadis Nabi tu dengan teori kita sebagai teori yang tepat proses. Nak boleh terimanya ayat Quran, nak terimanya hadis Nabi, kena turun di atas teori ni dulu. Kalau teori ni kata boleh, boleh kita pakai. Kalau teori ni kata tak boleh, maka kita tak boleh nak pakai. Tidak ada siapa pun di kalangan orang hebat-hebat, di kalangan tokoh-tokoh ulama kita buat umpama tu tak ada. Bagaimana nak sama di antara kalamul khairul bariyah, iaitu kalam Tuhan kita dengan kalam makhluk? Kaifa tusawi baina kalamil khaliq wa kalamil makhluk? Bagaimana nak sama di antara ni perkataan Tuhan, ni perkataan makhluk? Perkataan Tuhan ni Allah Jalla wa Ala ya'lamu ma kan wa ma sayakun. Allah Ta'ala tahu benda sedia kala, benda hak hal sekarang, benda hak lagi akan datang. Biar kita tahu lagu tu. Di kalangan manusia tak ada. Walaupun nak ambil mari pia pun di kalangan orang putih mana, orang India mana, orang mana-mana pun nak waktu bek teori buat sama dengan wahyu Allah Ta'ala dan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama sekali nak buat sama boleh. Tak boleh nak buat sama. Maka orang Islam yang sebenar-benar Islam dan sebenar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kena memikir kata kalam Allah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tempat ukuran. Kalau teori mana-mana pun mari duk bawah kali Allah Taala, duk bawah kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua teori yang bantukan kalam Allah, bantukan kalam Rasulullah, kita terima alal aini wal ras. Semua teori yang menyalahi kitab Allah Ta'ala, menyalahi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tinggal dia, tak mau ambil. Itu kekuatan umat Islam. Kalau kita buat paling daripada kekuatan hak kita rayak saat ni, sebagaimana Allah Ta'ala rayak dalam Quran dan Rasulullah rayak dalam hadis alaihi salatu wassalam, nescaya kita tak sampaikan kepada matlamat kekuatan sebagaimana orang kita sampai. Sebagaimana para sahabat siapa, tabi'in siapa, atba'it tabi'in siapa. Kenapa tak usah? Sekadar mana kita kuasa. Jangan kita ambil benda-benda lain main dia buat timeh, tak boleh. Al-Quranul Karim
Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan oleh para ulama kita, jangan ambil mana-mana teori pun mari nak buat sama di antara perkara tersebut. Tak boleh. Itu konsep dasar orang Islam yang sebenar, yang nak jalannya mengikut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dengan sebab itu kita dengar pula. Dengar dah semalam dengar pula. Apabila bolehnya hati tu, manusia tu apabila boleh hati, mana lagu mana boleh hati. Orang kita ni kalau kita boleh hati seorang, nescaya kita nak royak lagu mana pun dia terima. Nak boleh hati seorang ni boleh duduk sekali dengan kita, bukan mudah. Rasulullah ni boleh hati dia, hati para sahabat. Allah Subhanahu wa taala boleh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala boleh hati Nabi Ibrahim AS. Sebab tu dia kata wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Ta'ala mengambilkan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih. Sehingga Nabi Ibrahim itu takut Allah Ta'ala ni nak ayat kata dia ni tak kanak dan tak izin. Takutnya Nabi Ibrahim tu pergi kasih kepada Ismail lebih pada kasih ke dia. Dia kereta kepada Nabi Ibrahim melih anak dia. Nak tengok kata hati Ibrahim tadi tu gonya kedak tali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadiahlah tu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersumpah. Takutnya Nabi Muhammad ni hati dia ni gantung kepada Siti Khadijah dengan Abu Talib ni jadi longgar sikit gantung dia dengan Allah Taala sampai kata mati Abu Talib dengan Khadijah tahun nak uwi kata hati tu kepada Allah Subhanahu wa taala hanya juga. Allah kita kecek ni mudahlah. Tetapi kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pilihkan buat kita ni jadi gitu. Kerana hati itulah hati yang Allah Subhanahu wa taala redha. Hati lain badan ni mallahu bihi alim. Boleh kita nak terima, boleh nak patuh, boleh nak pakar dengan tidak adanya apa-apa nak sekat kalau hati kita sebagaimana tersebut. Tuhan royakkan ni. Nabi royak depan-depan gitu. Hak lain duk bawah bish. Tengok kawan nahung ni. Kalaulah jamak muzakkar salim tak kalau dia khafat dengan ya dengan nun. Akan tetapi kalau Quran mari lagu mana ulama tak ubah. Suratul Mukminun situ. Tak ada kata Suratul Mukminin dak. Nah, ayat kata Quran kita ni apa? Tak salah kata no. Jibril mari baca di atas Nabi Suratul Mukminun. Ayat lagu tu, ialah tu. Suratul Kafirun tak ada kafirin. Tu dia. Nak buat lagu mana kita ni nak teori ataupun kawaid mana-mana pun tunduk patuh kepada qala Allah qala Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana ulama kita duk tahu kepada kita perkara tersebut. Nak lagu mana? Nak masuk lagu mana? Barulah hati kita tu sungguh wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Barulah zadatuhum imana. Apabila dengar isi kandungan Al-Quran. Apabila hati kita itu jelira molek, masuk molek, hebat molek dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila molek gitu, hati itu boleh dah. Boleh dah sahabat tu, hati Nabi tu apa Nabi boleh dah hati para sahabat. Nak kanan ke kanan, kiri ke kiri boleh dakar dah. Tu dia. Mari jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, khairu ummati qarni. Ajalah. Sebaik-baik umat aku ni iaitu masa aku duduk. Pak kita nawi molek juga sebagaimana Nabi kata molek tu apa yang kata kuduah kita. Kuduah ni mana kan? Mana contoh tauladan kita nak tengok mereka itu. Thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini adalah kuduah kita. Lambang kita, dasar kita nak tengok jaya, tengok mereka ini. Sekadar mana kita kuasalah. Sekadar mana kita bolehlah. Itu perkara-perkara nak kita faham ayuhal muslimun. Tu tak? Tu dia. Tidak didapati. Kajilah sejarah setara mana pun tidak didapati para hak Nabi sallallahu alaihi wasallam puji tadi itu mari nak
menyalahi apa yang Allah Ta'ala royak tentang hadiah, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak tentang hadiah, Tuhan maksudnya, terutama nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, cara kita nak beriman dengan Tuhan, tak ada sore pun di kalangan sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in duk giwak kata gitu gini tak. Duk gitu tak ada. Semua taslim. Semua pakat serah diri, percaya, beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala raya. Tak ada mai duk tashkik. Tashkik di mana mari duk mensyakkan isi kandungan Al-Quran, isi kandungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak. Kenapa? Kerana Al-Quran dia tu adanya kekuatan bahasa pada asal, dan pada asalnya para sahabat ni dia reti bahasa Quran tu molek. Lepas tu kita nak reti juga sebagaimana sahabat reti, asar dia ada, kesan-kesan dia ada. Mana? Sebagaimana tafsir-tafsir yang merayak tadi, seumpama Tabari dan sebagaimana yang kita sebut tadi tu, itulah orang panggil tempat yang kita nak tengok. Ayuhal muslimun, terutama pelajar-pelajar dan saudara-saudara yang mahu nak buat kajian tentang ini masalah. Nak tengok pendapat sahabat tentang masalah fiqh, masalah tu masalah ni, kita kembali klik pada kitab Musannaf Ibn Abi Shaybah dengan Musannaf Abdul Razak As-San'ani. Capur dua tu 31 jilid. Kita tengok. Tafadhal, kita tengok sana. Ni bagi orang hak mengaji, nak jadi guru. Ada pun orang awam dengar nanti dengar guru. Guru tu pernah rajin juga. Kita pun rajin dengar, tok guru pun rajin ngajar. Boleh. Boleh ke apa? Boleh kita tukarkan. Tukar ke apa? Tukar perasaan. Tukar ilmu pengetahuan. Tu caranya. Tak kira di negara Malaysia, tak kira di negara Thailand, tak kira ikhwah-ikhwah kita yang ada di luar-luar negara sekali dengan kita, di Mesir, di Mekah, di mana, cukup. Kita jalan lagu tu. Itu nak hanya nak kita faham molek. Baik. Kemudian musuh Allah Subhanahu wa taala ni, kita tengok ada kemurnian, kebersihan Islam kita tadi itu, dia tak berhenti. Nak buat lagu mana kita tu jatuh dan dikena laknat sebagaimana dia kena laknat daripada orang Yahud dan Nasara. Nak buat kita jadi pengen dia. Syaitan pun innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya kerja dia nak mengajakkan kita widok sekali dengan dia dalam api neraka. Kerja si malam. Bukan mana kata ya tak kerja. Tak kerja si malam. Ya Allah. Macam mana mereka ini kerja? Cuba kita tengok. Mereka ini nak royak kata ya nak kacau Islam tadi itu, ya buat orang Islam kita punah cara mikir. Orang Islam kita punah cara mikir. Dalam sejarah ni orang punah cara mikir, pia Jahmiyah punah cara mikir. Orang Islam kita ya punah cara mikir dalam sejarah, pia Mu'tazilah punah cara mikir. Hak zaman kita orang hak Islam juga nisbah pada orang Islam tapi punah cara mikir seumpama sekular. Liberaliyun seumpama Quraniyun, nak pakai Quran saja tak mau nak pakai hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Seperti Qadianiyah, seperti Bahaiyah, seperti itu, seperti ni, banyak lagi yang musuh-musuh orang Islam kita tadi bawa data cara mikir tu untuk nak buat orang Islam tadi itu jadi pecah sama orang Islam, dan nak buat jadi orang Islam tadi itu jadi tak faham sebagaimana maksud Allah Ta'ala nak dan Rasul nak. Tu dia. Ayah guna apa? Guna dengan teori-teori yang dibawakan, diletakkan oleh orang Islam, orang yang bukan Islam, dan dia menamakan dengan nama Islam. Ni. Kita ni kalau kita tak dengan mereka, kena tipu demo sama. Kalau kita tengok hari ni, orang tak nama dah Al-Khamr. Tengok. Dalam bahasa Arab panggil harbul istilah. Harbun istilah. Permusuhan cara guna bahasa. Kita panggil khamr. Dia tak panggil khamr. Dia panggil apa? Dia panggil masyrubat ar-ruhiyah. Tengok. Minuman yang nak menguatkan roh. Dia tak namakan arak. Tengok.
apabila kita dengarkan apa nama ni, nama yang dia letak tu tarik tak? Minuman yang nak menguatkan ruh. Dengar bahasa Arab, masyrubat ar-ruhiyah. Allahu akbar. Tapi hakikat al-khamr huwa hak tu lah. Hakikat apa nama? Arak. Tak menamakan apa nama ni, reba, tak nama reba. Kalau namakan reba, orang Islam kita lari juga lagi, sebab orang Islam kita ada iman. Tapi mereka nama apa? Fawaid bunukiyah. Fawaid, benda bunga tubik daripada bank. Tak ada, kita tak ada lah. Tak ada. Bunga peheh kata duit pusing ni. Sebenar reba. Menamakan zina, namakan apa zina? Nama hurriyah syakhsiyah. Kebebasan diri manusia, hurriyah syakhsiyah. Ya nak zina, ya reda, ya gatu, ya gani. Zina. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tu dia. Istilah-istilah yang mereka itu nak orang Islam kita tubik daripada ajaran Islam. Dia gunakan istilah-istilah yang mentarikkan kita ni tak apa? Tak ada dengan dia. Apabila tak ada dengan dia, masyrubat ruhiyah. Hanya bukan arak. Jadi. Yalah. Bah kalau rokok sekarang ya tak nama dah rokok, nama orang lain. Bawa pada gotu gani amo tak ingat sebab kata kita tak ada duduk dalam media tu mana. Ada nama dia pelik-pelik. Nak tarik manusia, nak kata benda ni boleh. Ya Allah. Lepas tu kalau lah kita sendiri tak khabar, tak ada, tak apa nama, dia dah. Lepas dia menamakan, tengok. Yang menamakan orang pergi kepada agama. Tengok. Hari ni. Menamakan orang pergi kepada agama al-usuliyun. Apa makna usuliyun? Apa nama ni orang panggil kata tak ada semasa. Ataupun raja'iyun. Lalang, tak ada ni, ni, tak ada. Hanyalah. Mutasyaddidun. Tu dia. Syadid. Pergi pada agama semaya, puasa Ramadan, zakat, haji, yang menamakan. Pas kita takut. Kita tak boleh buat main-main lagu tu, punah kita ni. Tak boleh kita kena Islam kita ni mudah siapa kata buat. Sebab apa? Harbun istilah. Apa? Berperangan cara guna bahasa. Natijah punah apa? Punah agama. Punah apa lagi? Tu perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam jangan kita buat biasa kata mudah-mudah masalah agama ni. Jangan. Lepas tu kalau kita tengok cara mikir, ya bagi teori-teori untuk nak tanding akan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak Quran ni dok bawah. Gapo? Bawah daripada tanding ni hayat tak, kawan hayat tak ni yang menamakan gapo? Yang menamakan burhan aqliyah. Allah, sedap dengar. Burhan keterangan cara mikir. Keterangan cara mikir. Faham atau keterangan cara mikir, makna kata kita tengok ini bahasa Arab. Al-barahin al-aqliyah. Ni sebagai falsafah yang dia letak mari letak nama we tengok. Dalam tu falsafah. Untuk mari nak timbangnya Quran hadis, kalau nak terima kena proses dengan kawan hak ambotak dulu baru boleh nak terima. Ya Allah. Tu dah. Ni kita nak kita faham jadi molek. Apabila kita tak faham sini, nascaya seolah kata kita ni kena makan cara mikir yang salah, yang tak betul. Letak mari. Kemudian tengok, ambilnya Quran, ambilnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kawan yang tu tadi. Apabila kawan ni tunjuk katakan ni, akan ni. Tunjuk tak kiri. Tu jalan. Panggil harbun istilah. Kita tak khabar. Hak Tuhan raya, hak Nabi raya seolah tidak ada harga sikit pun. Ni perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam nak kita tahu kata cara yang mereka itu main tu dengan kita tu macam mana. Kalau kita tak ada kira sini kat ya Allah, seolah kata
Punah cara memikir kita. Nah, wari di dalam istilah apa nama? Istilah burhan akliyah dia wari tadi. Wari lafaz tabiat, at-tabi'ah. Wari lafaz tabiat. Wari lafaz jauhar, wari lafaz arad, wari lafaz al-ajsam, wari lafaz al-harakah, wari lafaz al-makan, wari lafaz al-tahayyuz dan sebagainya. Wari lafaz-lafaz tadi itu untuk nak timbangnya Al-Quran, qala Allah, qala Rasulullah, duduk bawah dengan istilah-istilah kita letak. Maka menamakan mereka itu ni lah panggil qawaid apa nama? Aqliyah, burhan al-aqliyah al-muhkamah. Jadi ayat Quran, jadi hadis Nabi mutasyabihah. Kena kembalikan hadis Quran tadi itu kepada qawaid yang orang-orang tu tak mari supaya nak beriman dengan Quran, beriman dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena lepas hak ni dulu. Tu dia. Sebab itulah apabila jadi gitu, kekuatan Islam nak hidup mana? Jadi lemah, kau sehari kau lemah, kau sehari kau lemah, kau sehari kau lemah. Hak apa? Kerana iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Quran, dengan wahyu, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sengih, jauh. Hak apa? Kerana istilah-istilah yang mereka letak mari kita sebagai orang Islam tak terkabah. Maka sedikit sampai kata tak ada tinggal kesikatan, kepercayaan yang hebat, yang mulia di hati apa? Di hati orang Islam tak ada. Dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi, tak ada berasa kata wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, tak ada tambah iman. Kau tambah berasa kata jauh. Ayat Quran ayat gini bukan. Ayat Quran hadis Nabi ayat ini bukan. Sehingga mereka ni gana mari nak memuliakan qawaid yang dibawakan oleh orang bukan Islam, tak dimasuk dalam Islam, sehingga Nabi kata terhadap orang yang bukan orang Islam, kama digitukan nama, gitukannya agama dalam Islam kita ni, orang buat kerja lagu tu hukumnya dikena bunuh oleh hakim Islam. Akan tetapi mereka itu ubah akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh, jadi man baddala dinahu farhamuh, maka hendaklah kita merahmati dia, ihtiramkan dia, sebab hurriyah syakhsiyah, sebab ini apa yang kata kebebasan diri. Jadi kerana dia nak mertak, jadi kerana kita nak dipaksa gapo, sebab la ikraha fid din, istidlal tak betul pada tepat. Ni perkara-perkara yang orang Islam kena duk gaduh, ulama-ulama Islam kena duk gaduh. Kalau tak gaduh masalah ni nascaya punah. Dan mereka ini menyamakan hakikat Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat al-insan yang lemah, yang tak kekal, yang manusia itu perkara yang lemah. Buat sama. Apabila Tuhan raya, buat sama dengan makhluk. Ya Allah. Ni perkara-perkara yang kita sebagai benda-benda hak mereka itu letak, seolah kata letakkan qawaid nak pergi pakai benda hak nampak dengan mata kepala, nak pergi pakai terhadap perkara yang gaib, sebagaimana Allah iaitu Allah Subhanahu wa taala, dan alam kubur, alam apa nama lagi, alam mahsyar, alam akhirat dan sebagainya. Jadi penuh iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana termakai dengan cara-cara memikir daripada orang-orang yang bukan Islam. Gunakan orang Islam untuk nak memunuhkan Islam. Hari ni dia tak buat sendiri, dia guna tangan orang Islam ni. Orang Islam yang tak apa nama, tak faham Islam sebagaimana Islam nak, dia guna tangan orang Islam. Aku tak ada buat kerja, aku orang mau buat kerja. Ni perkara-perkara nak kita faham. Dok royak. Dok lahong-lahong dok syarah kepada orang Arab we faham kata sebagaimana kita dak royak tadi itulah. Kata Islam kita ni, kalau kita gantung kepada kemocok asal dia, kita tak akan maju. Dia hak syarah orang bahasa kita. Mana orang hak bahasa Arab, orang tu sendiri syarah, bukan orang luar. Dia tak guna dah orang dia guna orang kita. Sebab tu kita ni sebagai orang yang Islam, orang Islam ni kena ambil tahu perkara-perkara ni supaya berapa nama? Supaya nak kita ni sempat deh dengan cara memikir dia
dan kita nak jaganya cara memikir kita jauh daripada mana? Daripada cara-cara memikir yang tak kena seumpama tu. Kalau kita duk belakan cara memikir tu, nascaya anak cucu kita habis. Tak ngaji dah Quran, tak ngaji dah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat-pendapat sahabat mana tahu belakang habis. Ngaji hal lain. Duk kira kata hal lain itu adalah kekuatan bagi dia. Dah. Nampak tu tak? Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tak sama sekali. Tak akan tetapi kena pergi dengan al-asbab. Tu nah. Itulah perkara-perkara yang kita kena ambil tahu supaya nak kita ni orang Islam reti dan faham tentang hakikat kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata kekuatan Islam itu duduk di mana dan kelemahan Islam itu ada di mana, dan bagaimana kita sebagai orang Islam sikap dengan orang yang bukan Islam, yang nak kacanya agama Islam, yang hendak kita baik dengan agama Islam, bagaimana kita letakkan pendirian kita terhadap dengan mereka. Itulah sedikit daripada pengingatan pada perjumpaan kita sekali ini, iaitu malam Jumaat. Hendaklah banyak-banyak kita selawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita selawat kepada Nabi SAW pada malam ini, nescaya salawat kita akan sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat-malaikat. Maka marilah sama-sama kita selawat dengan cara yang disyarak mari dalam agama kita. Dan satu lagi pengingatan kepada umat Islam kita, yang mana orang Islam kita ni sekarang ni, makna kata kita duduk tengah-tengah ada pengajian madah mustalahil hadis daripada ikhwah kita ada di dalam negara ini, hak mana nak maka boleh hubung hatta risalah mari kepada majlis ilmi kita ni, maka ada orang berkenaan akan jawabnya itu soalan-soalan dan apa-apa tu mudah-mudahan kita boleh ada surat tengok belah-belah. Kemarin kita akan syarah dan tanda-tanda apa sebagai kita mengaji lah. Kerana Allah ni mana kata kita nak mengaji dengan cara ke masjid ke berapa nama tu ya susah. Kerana masa kita ni Allah Ta'ala coba dengan ini coba akan tetapi benda tu tak jadi halangan gapo kita nak mengaji, maka hendaklah dimaklumkan perkara tersebut itu. Nah, pada akhir ni marilah sama-sama kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama minta ampun kepada minta ampun daripada dosa kita. Nah, kepada Tuhan kita ni kata kita ni orang salah gitu gini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.